Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan cikgu dalam subjek matematik. Kali ini kita akan belajar kemahiran mencari luas bentuk gabungan. Okey, ingat lagi tak bentuk-bentuk yang awak pernah belajar sebelum ni? Okey, ada banyak bentuk kan? Okey, tapi untuk sekolah rendah, kita hanya akan belajar mencari luas segi empat dan juga segi tiga. Okey, segi empat ini kalau anda perhatikan, dia ada dua jenis segi empat. Yang pertama segi empat sama, yang kedua segi empat tepat. Okey, formula dia. Dah belajar kan masa darjah 4 kan? Okey, apa formula luas segi empat? Okey, pandai pun. Panjang darab lebar. Okey, formula luas segi empat adalah panjang darab lebar. Bahagian mana yang panjang tu? Okey, bahagian panjang adalah yang ini. Ini bahagian, jap, cikgu kecilkan dia punya ni dulu. Okey, ini bahagian panjang. Tak nak lah yang ni, undo. Okey, ini bahagian panjang. Okey, ini pun panjang. Ini pun panjang. Okey, kena ada nombor-nombor dekat sini. Ini pun panjang. Okey, lebar pula yang mana? Lebar tu yang ini. Okey, ini bahagian lebar. Kalau tak ada kat sebelah kanan, tengok kat sebelah kiri. Itu je syarat dia. Okey, panjang dan juga lebar. Okey, sekejap. Okey, ini panjang. Ini lebar. Ini panjang. Ini lebar. Okey, untuk segitiga pula, formula mencari luas segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey? Okey, segitiga dia ada 3 jenis tau. Okey, segi empat bersudut tegak atau bersudut tepat. Ini segi empat bersudut tegak atau tepat. Ini pun segi 3 bersudut tegak atau tepat. Okey, segitiga bersudut tegak ni, kenapa kita panggil dia sebagai segitiga bersudut tegak? Sebabnya dekat sini, nampak ni sudut dia ni. Sudut dia ni tegak atau tepat. Sebab tu kita panggil dia sebagai segitiga bersudut tegak. Ni pun sama. Dia punya sudut dia tegak ni, macam bentuk huruf L kan? Okey. Sebab tu kita panggil dia sebagai segitiga bersudut tegak. Okey. Dua lagi adalah segitiga sama kaki. Ini adalah segitiga sama kaki. Okey, kenapa kita panggil dia sebagai sama kaki? Okey, ini bahagian kaki dia. Alright? Ini bahagian kaki dia. Kaki dia yang sama panjang. Okey, dia punya bahagian tapak tak sama panjang. Satu lagi adalah segitiga sama sisi. Bentuk dia lebih kurang macam segitiga sama kaki, cuma bezanya dia punya kaki dengan tapak dia ni semua sama panjang. Kalau kaki dia 5, bahagian tapak pun 5. Okey, dah faham dah? Okey, sekarang kita tengok dia punya tapak. Tapak yang mana? Okey, ini bahagian tapak dia. Okey, kalau dia terbalik macam ni, ini bahagian tapak dia. Okey, ni pun bahagian tapak dia. Maksudnya segitiga ni kalau dia berpusing, contoh ya. Sekejap. Okey, contoh. Kalau dia berpusing macam ni, okey, cikgu pusingkan segitiga tu kan. Okey, tapak dia ni akan bergerak ke atasnya. Dia akan bergerak ke atas. Itu dia punya bahagian tapak. Faham tak? Okey, bagus. Okey, sekarang tinggi pula. Tinggi yang mana? Okey, untuk segitiga bersudut tegak atau tepat ni, tingginya yang bahagian tepi sini. Okey, sebab dia tegak, garisannya tegak. Jadi tingginya macam tu. Dari tapak ke puncak. Okey, dari tapak ke puncak. Dari tapak ke puncak. Dia ke puncak ni, ke bawah ni. Basah je lah. Okey, tapi kalau segitiga tu puncaknya berada di tengah-tengah, okey, dia punya tingginya adalah di sini. Okey, ini dia bahagian tinggi dia. Bukannya yang sengit-sengit ni. Yang sengit-sengit ni kita panggil dia sebagai cerun. Okey, dia punya tinggi berada di bahagian tengah. Okey, satu lagi. Dari mana datang 1/2 ni? Okey, 1/2 tu asalnya datangnya dari bentuk apa? Okey, sebenarnya asalnya dari bentuk segi 3. Bentuk segi 4. Sekejap, apa benda yang cikgu buat ni? Okey. Kalau cikgu pusingkan dia, okey, kemudian cikgu cantumkan dia, dia jadi bentuk apa ni? Dia jadi bentuk segi 4 kan? Okey, 1/2 ni maksudnya per 2, pecahkan 2. Segi 4 ni bila pecahkan 2, dia akan jadi segi 3. Itu je sebab dia. Okey? Okey, bahagian tapak dah tahu. Ini bahagian tapak.
Kalau dia terbaring, ni tapak dia. Okey, ni pun tapak dia. Tinggi yang bahagian tegak ni. Ni tinggi. Ini pun sama tinggi dia. Okey, tapi kalau yang macam ni tingginya berada di tengah. Okey. Okey, dah ingat balik cara nak cari luas segi 4 dan segi 3. Sekarang mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, soalan pertama dia suruh kira luas bentuk gabungan. Okey, dia suruh kira luas bentuk gabungan. Kalau anda perhatikan di sini ada dua bentuk. Okey, yang pertama bentuk segi 4. Okey, yang warna pink ni. Kemudian yang warna hijau ni bentuk segi 3. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita kena cari satu per satu. Okey? Perlu dicari satu per satu. Okey, cikgu belum letak unit rupanya. Sekejap cikgu letak unit dulu. Okey. Dari sini ke sini. Okey. Panjang dia, lebar dia adalah 4 unit. Okey. Kemudian bahagian panjang, ni panjang dia pun 4 unit. Okey, ini untuk segi 4. Okey. Jadi untuk segi 4, proses dia, okey, cikgu buat macam ni, luas bentuk A. Formula dia adalah panjang darab lebar. Jadi panjang panjang A 4 unit darabkan dengan lebar A. Lebar A yang inilah ni pun sama 4 unit. Okey, sama dengan 4 darab 4, 16 unit. Dan oleh kerana ini adalah luas, jadi unit tu kita kena letak per segi. Okey, ini formula untuk luas. Okey, kena ada letak per segi. Okey, sekarang kita cari luas untuk B pula. Okey, luas untuk B, formula dia apa dia? Pandai. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. 1/2 tu kekalkan sahaja sebab dia memang nombor kat situ. Okey, sekarang tapak. Tapak dia yang mana? Okey, tapak dia yang ini. Okey. Berapa yang dia bagi dekat situ tapak tu? 2 unit. Okey. Okey, kemudian dia punya tinggi pula. Tingginya yang ini. Okey. Berapa dia bagi tinggi kat situ? 4 unit. Okey, jadi maksudnya di sini formula dia 1/2 darab tapak. Tapaknya 2 unit. Darabkan dengan tinggi. Tingginya 4 unit. Okey. Macam mana nak selesaikan ayat matematik ni? Okey. Oleh kerana bawah ni adalah pecahan, jadi kita boleh mansuhkan 2 ni. Okey. 2 dengan siapa nak dimansuhkan? Okey, dengan 2 boleh, dengan 4 boleh. Tapi biasanya cikgu akan mansuhkan dengan nombor yang lebih besar, iaitu 4. Okey. 2 jadi 1, 4 jadi 2. Okey, kemudian selesaikanlah. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Jadi jawapan dia 4 unit persegi. Okey, dah selesai belum? Belum lagi. Kenapa belum? Sebab dia nak luas bentuk gabungan. Okey, ini luas A, ini luas B. Jadi macam mana nak cari luas gabungan? Kita tambahkan je lah. Okey, luas A tambah luas B sama dengan 16 unit persegi tambahkan dengan 4 unit persegi. Jadi jawapan dia berapa? 20 unit persegi. Selesai contoh yang pertama. Okey, kita bergerak ke contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, dia tanya berapakah luas permukaan dinding yang telah dicat. Okey, dinding. Dinding yang mana? Inilah ni, ni dinding. Okey, ini adalah dinding. Dia dah cat warna kelabu. Maksudnya yang tingkap ni dia tak mau tau. Okey, jadi bagaimana cara nak cari luas dinding ni? Okey, langkah pertama, kalau kita tengok dinding ni, cuba tengok betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi kan? Yang kita belajar cuma segi 4 dengan segi 3. Kita tak belajar lagi cari luas segi 8. Jadi apa kita kena buat? Kita kena pecahkan kedua-dua bahagian ni. Nak pecahkan dekat mana? Okey, mari sini kita tengok kat bahagian mana yang kita akan pecahkan. Kita akan pecahkan dekat sini. Jadi dapatlah bahagian A, bahagian B. Alright.
Sekejap cikgu tulis dulu. Ini bahagian A, ini bahagian B. Okey. So dua-dua bentuknya adalah bentuk segi empat. Alright. Sekarang kita masukkan nombor-nombornya. Bahagian atas ni, okey, dia kata 2 meter. Kemudian lebarnya sini dia kata 3 meter. Kemudian lebar yang sini pun sama 3 meter. Dan last sekali panjang yang bawah ni dia kata 5 meter. Okey, jadi sekarang kita cari dulu luas A. Okey, jalan kerja yang pertama, cari luas A. Okey, luas A. Bentuk apa A ni? Bentuk segi empat. Okey, bentuk segi empat, apa formula luas segi empat? Panjang darab lebar. Okey, panjang dia berapa? Kalau tak ada di bahagian bawah, tengok bahagian atas. Berapa? 2 meter. Darabkan dengan lebar. Lebarnya kalau tak ada di sebelah kiri, tengok sebelah kanan. Berapa sebelah kanan? 3 meter. Jadi 2 darab 3 sama dengan 6 meter. Dan jangan lupa simbol persegi. Okey. Jadi luas A adalah 6 meter persegi. Okey, sekarang kita cari luas B pula. B pun sama, oleh kerana dia bentuk segi empat, jadi formula mencari luas segi empat adalah panjang darab lebar. Okey, berapa dia punya panjang? Kalau tak ada di bahagian atas, tengok bahagian bawah. 5 meter. Okey, lebarnya yang ini. Okey, 3 meter. Okey, 5 darab 3, 15 meter persegi. Jangan lupa. Okey. Okey, dah selesai belum? Dah dapat A dengan B? Belum lagi. Kenapa belum? Sebab dia nak luas permukaan dinding yang telah dicat. A dengan B ni sama-sama telah dicat. Jadi, tambahkan kedua-duanya. Luas A tambah dengan luas B. Jadi, tambahkanlah jawapan tu. 6 meter persegi tambahkan dengan 15 meter persegi. Berapa? 6 tambah 5, 11. 1 tambah 1, 2. Jadi jawapan dia 21 meter persegi. Okey, kita bergerak ke contoh yang ketiga. Okey. Contoh yang ketiga ni, okey, kalau kita perhatikan, dia suruh cari luas bentuk gabungan. Okey, kedua-dua bentuk ni adalah bentuk segitiga. Jadi, kita kena tahu dia punya tapak dan juga dia punya tinggi. Tapi sebelum tu kita pecahkan dulu dia kepada dua bahagian. Okey, yang ini bahagian A, yang ini bahagian B. Okey, sekejap cikgu padam dulu yang ni. Tengok tu dia jadi macam ni, benci air. Apa ni? Apa ini? Tengok dia jadi lagi. Undur dulu. Okey, ni luas A. Kenapa cikgu tak letak kat tengah-tengah? Sebab nanti kita nak cari dia punya tinggi. Nanti dia ganggu anak panah tu nanti. Okey. Sekarang kita cari dia punya tapak dulu. Tapak yang mana? Tapak tu yang ini. Okey, dia bagi dekat sini tapak yang ini. Okey, dia bagi 10 cm. 10 cm. Kemudian yang belah sini pun dia bagi 10 cm juga. Okey. Kemudian yang tengah-tengah ni dia bagi, ni maksudnya dari yang ni sampai sini. Untuk A tu tahu. Okey, dia bagi berapa kat situ? Dia bagi 60. Kenapa warna putih pula? 60 cm. Okey. Okey, ini dia punya bahagian tapak. Okey, cikgu tulis dulu boleh Okey, luas A 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, 1/2 darab tapak. Okey, yang A tu tapak dia adalah 60 cm. Okey, tinggi dia. Okey, tinggi dia yang ini. Ini tinggi dia dari puncak ke tapak.
Okey, dia bagi berapa kat situ? 40 sentimeter. 40 sentimeter. Jadi tingginya adalah 40 sentimeter. Okey, nak masukkan siapa ni? Okey, kita masukkan dengan nombor yang lebih besar. Okey, tengok macam mana cikgu masuk. 2 dengan 6. Cikgu potong dulu. Okey, sebab 6 ada dalam sifar 2. 2 nombor yang pertama, 6 nombor yang ketiga. Sifar ni masukkan sebab dia nombor yang ke sifar. Okey, kemudian cikgu congak ni tahu. Jadi lepas tu cikgu buat apa? Okey, lepas tu cikgu darabkan 1 darab 3 sama dengan 3. 3 darab dengan 4 sama dengan 12. Okey. Cikgu tulis dulu 12 kat sini. Kemudian perhatikan ada berapa sifar yang tinggal. Okey. Di sini ada satu sifar. Bergerak-gerak pula dia. Okey, di sini ada satu sifar, di sini pun ada satu sifar. Jadi ada 2 sifar semua sekali. Jadi jawapan dia 1200 cm persegi. Okey. Okey, dah sudah. Kita cari luas B pula. Okey, kita jalan kerja yang kedua, luas B. Okey, luas B formula pun sama sebab dia segitiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. 1/2 ni kekal lah kan? Okey, tapak dia yang mana? Okey, kalau perhatikan tapak dia yang ini tau. Okey, 10, 60, 10 ni yang panjang ni. Jadi kita kena tambahkan dia. Kita kena tambahkan semua sekali ketiga-tiga nombor ni. 10, 60, 10. Jadi dapat berapa? 60, 70, 80. Jadi jawapan dia darab dengan 80 cm. Ini dia punya tapak. Okey, tinggi dia yang mana pula? Oh, cikgu lupa nak masukkan tinggi dia. Tinggi dia yang ini, dari tapak ke puncak. Okey, dia bagi berapa tinggi tu? Dia bagi 100 cm. Jadi di sini tingginya adalah 100 cm. Okey, kita nak masukkan siapa ni? Okey, 2 dengan 10 yang kita akan masukkan. Sebab 10 pun ada dalam sifar 2. 2 nombor yang pertama, 10 nombor yang ke-5. Kemudian sifar ni masukkan letak kat sebelah. Okey, kemudian congaklah dekat sini. 1 darab 8, 8. 8 darab 5, 40. Okey, kemudian ada 2 sifar kat sini kan? Tambahkan aja 2 sifar kat situ. Jangan lupa letak sentimeter persegi. Okey, jadi luas B 4000 cm persegi. Dah selesai belum? Belum. Okey, apa jalan kerja yang terakhir? Pandai. Kita kena tambahkan luas A dengan luas B. Tambahkan luas A dengan luas B tu. Okey, jadi 1200 cm persegi tambahkan dengan 4000 cm persegi. Jadi jawapan dia 5200 cm persegi. Okey, jelas? Okey, kita bergerak ke soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey. Ayah menanam rumput pada kawasan berlorek seperti yang ditunjukkan. Cari luas kawasan berumput itu. Okey, yang berumput saja. Yang ini tidak berumput. Jadi apa kita kena buat? Okey, pun sama. Kita kena tengok bentuk yang besar dulu. Yang besar ni bentuk apa? Yang besar ni bentuk apa ni? Pandai, bentuk segi 4. Jadi kita cari dulu luas segi 4 yang besar tu. Okey, cikgu letakkan dia sebagai huruf A. Okey. Okey, luas segi 4 yang besar tu formula dia panjang darab lebar. Jadi bila panjang darab lebar maksudnya 6 darab dengan meter. Darabkan dengan 4.8 meter. Okey, nombor dia besar sangat kan? Okey, kalau tak reti nak mencongak, kita akan darabkan dalam bentuk lazim seperti biasa. Okey, 4/8 ni cikgu letak di atas. 6 tu cikgu akan letak di bawah. Okey, 8 darab 6, 48. 6 darab 4, 24. 24 tambah 4, 28. Jangan lupa turunkan titik perpuluhan. Meter persegi. Okey, jadi luas A 28.8 meter persegi. Okey, sekarang kita cari luas yang ini pula. Yang kecil ni. Okey, cikgu panggil dia sebagai luas B.
Okey, luas B pun sama, dia adalah bentuk segi 4. Jadi formula dia panjang darab lebar. Okey, panjang dia berapa? 2 meter. Lebar dia berapa? Pun 2 meter. Okey, ini boleh congak kan? Kalau boleh congak, terus congak. 2 darab 2, 4 meter persegi. Okey, jadi sekarang kita dah ada 2 jawapan. Okey, sekarang kita nilai situasi dia. Dia nak luas kawasan berumput. Yang bahagian ni berumput ke tidak? Tidak berumput. Jadi maksudnya, dia nak ke dia tak nak kawasan B ni? Dia tak mau. Bila dia tak mau, okay, maksudnya kita akan buang dia. Bila kita buang dia, jadi luas A yang besar ni tolak dengan luas B. Faham? Kita akan tolakkan. Kita tak tambahkan. Tadi kita tambah kan? Sekarang kita tolak. Sebab dia tak mau kawasan yang B ni. Okey, jadi tolakkan. 28.8 meter persegi tolakkan dengan 4 meter persegi. 4 letak kat mana? Okey, ingat. Ini ada perpuluhan. Okey, titik perpuluhan tu sebelah sah. 4 tu sah kan? Jadi 4 tu letak di sini. Jadi di belakang sini kita letak sifar. Okey? Okey, tolakkan dia. 8 tolak sifar, 8 tolak 4, 2 tolak sifar, 2. Jadi luas kawasan berumput adalah 24.8 meter persegi. Okey, jangan lupa buat latihan muka surat 225. Soalan 1, 2. Okey, memang soalan 1, 2 tapi soalan 1 tu ada AB, soalan 2 pun ada AB. Okey, selamat menjawab semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum.